Baik, pastinya persediaan untuk hari raya Korban semakin mendekat dan ramai yang sedang terfikir di manakah ruang dan peluang untuk anda melakukan korban pada kali ini. Jadi untuk kita dapatkan informasi lanjut berkaitan dengan korban keuntukmu bersama dengan Ustaz Muhammad Hafiz Firdaus Toharudin yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Easy Korban. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Apa khabar, sihat? Baik, alhamdulillah, suara je Ustaz. Suara je ya. Dia macam tersiksa sedikit walau bagaimanapun meneruskan perjuangan kita untuk mewar-warkan informasi kepada para penonton kita pada pagi ini. Easy Korban jenama yang cukup dikenali, tapi sebelum itu kita nak kongsikan lebih lanjut berkaitan dengan bila tibanya Aidilha, mana umat Islam diseru untuk buat ibadah korban. Jadi kita nak mendalami apa sebenarnya itu ibadah korban. Silakan Ustaz. Okey, korban ni satu bentuk persembahan ataupun satu pengorbanan lah boleh kita katakan. Contoh tadi macam Hani, dia kata serak sikit dan terpaksa bertugas. Itu sebenarnya adalah merupakan satu pengorbanan. So asal perkataan korban ini ialah qoruba, dalam bahasa Arab 3 huruf, qaf, ra, ba, bermaksud hampir dan dekat. Bila kalau kita perasan, bila kita sebut kawan rapat ataupun kawan baik, kita akan sebut kawan karib. Betul. Kalau patutnya kita kena ikut betul-betul istilah Arab tu, kawan qarib. Itu yang betulnya. Kalau ikutkanlah bahasa Arab. Tapi itulah asal perkataan qoruba, bermaksud hampir dan dekat dan rapat. Tapi bila disebut istilah kurban, ditambah alif dan nun yang bermaksud sangat hampir dan sangat dekat. Jadi bukanlah maksud kurban itu ialah sembelihan, tapi sangat hampir dan sangat rapat. Itu kadang-kadang ramai tak faham bila sebut saya berkorban, tapi sebenarnya korban itu adalah penghampiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak lain tak bukan. Bila kita sebut tentang sejarah pensyariatan korban ini sangat panjang Hania, bermula daripada zaman Nabi Adam alaihissalam, yang mana dekat situ menunjukkan persembahan korban daripada anak-anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil, yang mana ketika itu diperintahkan oleh Allah hidup 4 orang adik-beradik, 4 orang kembar, Habil, Labuda dan Ikrimah, dan di kahwin tu diperintahkan kahwin silang. Bila kahwin silang tu bermaksud si Qabil ini tak boleh terima, dia mencintai saudara kembar dia Ikrimah dan tidak mahu mengahwini Labuda, yang mana akhirnya Nabi Adam alaihissalam merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta jalan, dan Allah perintahkan supaya kedua-duanya Qabil dan Habil ini mempersembahkan korban mereka, yang mana ketika itu Habil sebagai seorang peternak, yang mana Qabil sebagai seorang petani. Maknanya kat situ bukan menyembelih haiwan, tapi menunjukkan mempersembahkan tanaman dan ternakan. Jadi akhirnya ternakan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut di dalam surah Al-Maidah ayat ke-37, tak silap saya 27 atau 37, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin. Dekat situ menyatakan korban satu diterima, iaitu korban Habil, korban ternakan, dan korban Qabil itu ditolak, korban tanaman. Dan sehingga marahnya Qabil pada ketika itu, dia menyebut, aku akan membunuhmu wahai Habil. Qala la aqtulannak tu, aku pasti akan membunuhmu. Tapi apa yang dikatakan oleh Habil pada ketika itu, Allah menerima korban orang-orang yang bertakwa. Jadi tak lari Hani, apa-apa ibadah yang kita buat semata-mata hanya takwa kita kepada Allah. Sebab tu saya perasan bila ramai yang mentafsirkan perkataan takwa itu takut. So kalau sebenarnya kita nak dekat dengan Allah ni, kalau takut sebenarnya orang makin jauh sebenarnya. Betul tak? Mana ada orang macam anak, kalau kita sentiasa marah dia makin lagi susah nak dekat dengan kita sebab dia sentiasa takut. Tapi sebenarnya saya suka sebut perkataan takwa itu adalah tanda kasih kita, tanda cinta kita. Maknanya kita buat korban itu ialah tanda cinta kita, tanda kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita solat? Kenapa kita menunaikan zakat? Dalam surah Al-Baqarah ayat kedua awal lagi dah sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, iaitu al-Quran itu bagi orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas solah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dekat situ sebut orang-orang yang menunaikan ibadah solat dan berzakat ataupun menginfakkan harta. Begitu juga siapa lagi yang ibadah yang untuk menunjukkan tanda ketakwaan ini ialah orang yang menunaikan ibadah puasa. Disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183.
Allah perintahkan supaya berpuasa seperti orang-orang terdahulu, moga-moga kamu bertakwa. Begitu juga dengan ibadah haji, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, bawalah bekal sebab bekalan itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, orang akal yang sihat ini adalah orang-orang yang bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebut kurban itu di dalam surah Al-Hajj ayat ke-37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dekat situ Allah sebut perkataan Arab ni, kalau hani lan ni, lan ni bermaksud tak akan sekali-kali. Bermaksud dekat situ daging dan darah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah. Kita buatlah korban banyak mana pun tak akan sampai kepada Allah. Tapi yang akan sampai walakin yanaluhu taqwa minkum, hanya takwa kepada Allah sahaja yang akan sampai kepadanya. Ya. Itulah tafsiran cerita pasal korban dulu. Jadi itu ilmu tu yang penting sebenarnya, dan kita perlu perbetulkan niat kita supaya kita boleh lakukan ibadah korban pada kali ini dengan lebih baik lagi tahun ini. Dan itulah bila kita cakap tentang ibadah korban, siapa sebenarnya yang benar-benar layak dan dituntut untuk buat korban. Dan keduanya, kalau setengah orang dia kata bila ada rezeki dia buatlah. Betul. Kalau setahun sekali dia buat, alhamdulillah. Tapi dia setengah, saya dah buat sekali, tak payah dah buat banyak-banyak kali. Yang mana satu yang tepat sebenarnya, Ustaz? Okey. Kalau cerita pasal siapa yang patut ataupun layak untuk melaksanakan ibadah korban ni, memang kita boleh rujuklah dekat mana-mana dalam kitab. Kalau kata habis tak pandai nak tengok kitab pun boleh Google kan. Yeah. Banyak benda-benda tu. Maknanya balik berakar dan orang Islam dan akhirnya berkemampuan. Yeah. Tapi selalunya istilah kita tu banyak kita lebih memikirkan pada kemampuan itu. Okey, saya akan tanya Hani balik. Kenapa kita sambut birthday? Maksudnya kalau contoh macam dah berkahwin, kenapa kita sambut birthday? Yeah. Sambut hari ulang tahun perkahwinan. Betul. Walaupun perkara itu mungkin saya sendiri belum jumpalah sebarang nas ataupun dalil yang menyatakan perlu sambut setiap tahun. Jadi itu yang selalu orang tanya, kenapa kita perlu menyambut ibadah korban, perlu melaksanakan ibadah korban? Sebenarnya tujuan ibadah korban ini sangat besar. Kalau kita sambut hari raya 2 tahun PKP COVID, dia macam-macam perasaan, sedih, mengamuk, marah. Kalau tahun ni lah kata tak boleh raya lagi, rasa tak tahu Malaysia ni macam mana dia dah 3 tahun tak boleh beraya. Itu bila kita sebut tentang kita tak beraya menyambut hari raya Idul Fitri, itu antara nilai sensitiviti kita antara kita sesama manusia. Betul. Tapi bila ibadah korban ini sebenarnya adalah satu cinta berbalas. Tanya cinta kita kepada Allah dan Allah mencintai kita. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab ada disebut dalam hadis yang mana tiada satu amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Aidil Adha daripada Bani Adam, daripada manusia itu, selain sembelihan ibadah korban. Bermaksud Allah dah menceritakan tentang ibadah korban itu, siapa yang buat pada hari raya korban tak ada benda lain. Buatlah apa-apa pun amal sembahyang sunat, doa ke apa, yang paling dicintai pada hari tersebut ialah sembelih korban. Yeah. So Allah dah bagi tahu pada kitalah. Maknanya apa respon kita? Allah dah bagi tahu kita cinta dan kita tak balas ke kan? Itulah nak menunjukkan tanda kecintaan kita kepada Allah. Jadi sebenarnya betapa besarnya Hani untuk ibadah korban ini ketika mana khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada, haji yang terakhir pada 10 Zulhijjah, yang mana ketika itu turun ayat Quran yang terakhir melengkapkan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari tersebut aku telah sempurnakan, Allah katakan, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan ke atas kamu nikmatku dan aku telah redha agama Islam itu sebagai agama kamu. Bermaksud pada hari tersebut kita menyembelih korban, sebenarnya Allah beri kita peluang menyambut satu perayaan besar untuk hari kesempurnaan agama Islam. Kita sayangkan isteri, kita sambut birthday, maksudnya kita sayang dan cinta kat isteri kita. Sayang kat anak, kita sambut birthday dia, tanda kita sayang anak. Macam tu juga kita tanda sayangnya kita pada agama Islam, tanda cintanya kita kepada Allah ialah kita menyambut hari kesempurnaan dengan menyambut ibadah korban. Peluang besar Hani. Tak dapat buat seekor, boleh buat seekor kambing, satu ekor lembu turun sikit seekor kambing. Tak dapat seekor kambing, Allah bagi peluang lagi, nak kata sampai nak kata suruh buat tu, buat satu bahagian. Tak mampu untuk buat satu bahagian lembu, satu bahagian kongsi satu keluarga. Itulah rahmat Allah nak kata supaya jangan tinggalkan terus amalan ibadah korban tu, walaupun benda itu adalah kalau di Malaysia dia kata sunnah muakkadah, iaitu menurut mazhab Syafi'i lah. Dan nak kata peluang itu lagi Allah buka Hani
4 hari. Hari raya pertama tak sempat buat. Hari kedua tengok orang lain buat, macam berkenan. Tapi tak ada duit lagi. Kira-kira hari ketiga sempat cari duit lagi. Hari keempat pun sempat daftar. Kalau ada tempat lagi mana yang ruang tu, buatlah ibadah korban. Ya. Jadi kita boleh ada masa untuk merancang ya, dalam kita meluangkan masa membelanjakan duit kita untuk hal-hal yang lain. Apatah lagi perihal yang setahun sekali ini, tanda cinta kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak pernah ada berbelah bagi dari segi aspek kasih sayangnya kepada kita. Kadang-kadang manusia pun culas kasih sayang ni. Betul. Allah tidak. Jadi kita nak satu perdebatan yang popular, nak minta ustaz juga ulas ini berkaitan dengan orang katalah, dia kata lebih baik kita buat kat negara sendiri, korban depan mata kita, sentuh lembu dan sebagainya. Tapi kalau di luar negara ni kata macam tak berapa nak afdal sangat. Jadi mana satu sebenarnya lebih tepat? Okey, bila kita cerita balik tentang tadi apa yang saya ceritakan, tanda akhirnya pusing-pusing balik pun tanda takwa kita kepada Allah, tanda kita menyambut perayaan kesempurnaan agama Islam. Okey, kita tak akan nafikan ni kami walaupun kami di Easy Korban melaksanakan ibadah korban di luar negara tu selama 15 tahun sebenarnya. Tapi kita ada juga korban di dalam Malaysia. Kita kena jujur, ilmu tak boleh tipu. Korban yang paling terbaik itu adalah kita laksanakan di tempat sendiri. Dan kemampuan itu sehingga dengan tangan kita sendiri. Kita tengok dengan mata kita sendiri, kita sembelih. Pada hari raya korban kita datang, kita sembelih sendiri. Takut nak sembelih, nak pegang pisau ni dia trauma. Jadi kita pegang je lembu tu. Sebab pada hari tersebut, itulah hari yang paling afdal untuk kita berdoa. Masa tu kita tanya, Allah, inilah korban aku, kau terimalah korban aku, kau ampunkanlah dosaku masa tu. Masa tu doa yang paling makbul. Orang ramai terlupa masa tu. Jadi semata-mata buat korban ni dipikir untuk bagi orang makan, nak bagi bantu-bantu setakat ada agihan. Tak, sebenarnya lebih besar daripada tu nilainya adalah antaranya waktu darah jatuh ke bumi, masa itulah Allah ampunkan dosa kita. Dan paling takut katalah, pegang pun takut, duduklah jauh tengok. Itulah yang paling baik ni. Baik, itulah dia. Jadi kalau kita tengok betapa besarnya pengorbanan kita untuk kali ini adalah untuk kita meluangkan dan memberi ruang, peluang pada kita untuk menzahirkan rasa sayang itu dengan ibadah korban pada tahun ini dengan cara yang paling mudah sekali. Kalau anda rasa tak tahu nak pergi ke mana, boleh pergi ke Easy Korban. Anda boleh pergi ke laman sesawang www.easykorban.org. Ada juga talian bebas tol di 1800 885 885 sebenarnya tertera pada waktu ini, dan juga ada hotline call dan juga WhatsApp dan juga Facebook, IG dan juga YouTube Easy Korban. Dan ada tadi informasi berkaitan dengan satu bahagian seekor berapa, semuanya telah pun diberikan disampaikan kepada anda, dan anda boleh rujuk kembali ke media sosial yang telah pun dikongsikan sebentar tadi. Kejadian terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hafiz Firdaus Tahuruddin, Ketua Pegawai Operasi Easy Korban bersama kita pada waktu ini, berkongsi tentang lebih mendalam lagi untuk kita memahami tentang ibadah korban itu sendiri. Bagi kita akan berehat seketika, kembali lagi selepas ini.